kasih kepada para pelajar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada unit PJM 1, unit PSB yang telah bersedia melaksanakan satu terapi ketawa. Kita laksanakan pada hari Ahad, dan insyaAllah akan ada penambahbaikan, dan saya mungkin akan mengedarkan satu Google Form penilaian kepada mereka yang telah mengikuti terapi itu, untuk saya membuat satu tambahan ataupun tambah baiklah program-program yang akan datang. Memang ada banyak kelemahan daripada program terapi ketawa baru-baru ini. Antaranya fasiliti lah, dari segi penggunaan audio, suasana yang terbuka, panas. Mungkin kita akan buat tempat yang berhawa dingin, insyaAllah. Baiklah, kita selawat Ibrahim seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa alami innaka Hamidum Majid. Baiklah, pada kesempatan ini saya kemungkinan dengan beredarnya YouTube Premier Live ini, jadi bermaksud kita dalam berada kelas tidak segera, dan kita akan mengadakan kelas tidak segera ini berikutan kerana saya ada urusan-urusan rakaman di Melewa Channel Studio untuk rakaman-rakaman yang akan datang lah, iaitu rakaman-rakaman nanti anda saksilah sendiri apakah rakaman yang telah saya buat dan siapakah yang menjemput saya dan siapakah lagi yang terlibat. Jadi nanti anda tengoklah sendiri. Saya hanya membantu apa yang saya mampu saja. Baiklah, masa kalau kelas segera ini melalui rakaman YouTube live ini, saya telah rakamkan pada hari Isnin malam Selasa lah. Kalau anda tengok ni, macam saya pakai kemas ni semua ni kan, sebenarnya waktu malam ni saya buat begini semata-mata untuk anda lah, supaya para pelajar dapat memahami dengan lebih baik lah. Sesungguhnya yang lebih baik itu adalah melalui pembacaan, melalui perbincangan-perbincangan yang anda buat, sama ada anda melihat dalam library dan perpustakaan e-library ataupun melalui pembacaan buku-buku yang akan saya kongsikan sebentar lagi. Jadi anda boleh lihatlah buku-buku apa yang telah saya gunakan di dalam perkongsian ini. Saya akan menggunakan Jamboard atau satu aplikasi di mana kelas ada satu macam satu medium lah, macam whiteboard lah. Tapi anda boleh tengoklah benda ni. Mereka yang berada dalam YouTube, mereka menyaksikan mungkin tak dapatlah, tak sama dengan kalau kita melalui secara live, secara live dalam Google Meet ataupun melalui Zoom. Jadi kita tengoklah dalam masa yang ada ini apakah tajuk-tajuk yang kita bawa pada minggu ini, iaitu minggu yang ke-6 minggu yang ke-6, iaitu 22 hingga 26 hari bulan. Okey. Kalau anda perhatikan di depan saya ni banyak skrin banyak, ada skrin besar, ada skrin kecil Okey, jadi untuk saya merujuklah. Okey, saya akan share jamboard saya ataupun whiteboard saya ni. Mari kita lihat apakah tajuk yang kita nak kongsikan. Untuk pengetahuan anda semua, tajuk yang minggu ini adalah tajuk yang sangat-sangat dekat dengan diri atau negara kita, ataupun lebih kata mudah dengan suasana politik kita. Bukanlah kita nak berpolitik dalam kuliah minggu ini, tapi anda sebagai mahasiswa generasi baru, di mana mungkin anda akan melaksanakan pengundian mungkin anda akan mengundi. Sebab anda, untuk maklumat kita semua, umur 18 tahun di Malaysia sudah diperbolehkan untuk mengundi. Jadi anda merupakan generasi boleh katakan generasi bukan Y lagi anda generasi alpha lah sekarang ni. So mungkin anda perlu tahu, sebagai guru anda wajib tahu tentang situasi politik negara dan sejarah negara, dan kaitan dengan tajuk pada minggu ke-6 ini. Okey, kita lihat apakah tajuknya, dan saya rasa mungkin separuh pada anda dah tahu dah.
Tak apa, kita lihat apakah tajuk-tajuk ni, insyaAllah. Okey, saya share kat sini. Okey. Anda dah dapat lihat, ini paparan Zoom. Okey, inilah tajuk kita. Inilah tajuk kita, iaitu pembinaan negara bangsa. Di sinilah terletaknya, di mana sebagai seorang mahasiswa atau calon guru, bakal guru, anda sekurang-kurangnya ambil tahu tentang tajuk ini. Dan tajuk ini, kalau kita perhatikan di dalam buku teks, dia terletak pada muka surat 69, 70, 79, muka surat 79 sampailah muka surat muka surat 91. Muka surat 91. Jadi kalau anda perhatikan di sini, pembinaan negara bangsa. Kalau anda perhatikan paparan di sini, anda dapat lihat bahawa ada semacam sebuah buku karangan rohani Haji Abdul Ghani, itu bertajuk Negara Bangsa Malaysia, Asas dan Cabaran. Sebenarnya banyak lagi buku-buku yang anda boleh lihat, tapi ini salah satu buku, dan nanti saya adalah kongsikan, anda boleh tengoklah buku ini. Dan kalau anda tanya Cikgu Roy, kalau tajuk pembinaan negara bangsa ni lazimnya Cikgu Roy rujuk buku siapa? Rujuk siapa pakar-pakarnya? Kalau saya rujuk Profesor Dato' Dr. Syahad Amri, Profesor Dato' Dr. Amri Saharudin. Jadi itulah, beliau merupakan salah satu tenaga pensyarah ataupun pakar yang ada dalam Institut Kajian Etnik di UKM. Masih ingat lagi Dr. Teo yang kita bincang itu, yang tentang negara, tentang dia dikecam oleh bangsa di sini. Dia lah pengarah kajian etnik kan. Tapi di dalam tu ada lagi beberapa kumpulan pakar-pakar, antaranya yang saya rujuk tadilah Profesor Dato' Dr. Amri Saharudin. Okey. Jadi kita tengok sama tajuk ni. Okey. Kalau kita perhatikan pembinaan negara bangsa. Okey. Kita tengok apakah next plan dia. Ni agak lambat sikit. Okey. Okey. Kalau anda perhatikan, tajuk ni macam ada dua maksud. Macam ada dua maksud, iaitu negara bangsa. Maksudnya negara bangsa. Negara bangsa bermaksud di sini negara dan bangsa, ada dua. Okey. Kalau kita dalam bahasa Inggeris dia panggil nation state. Jadi nation state ni, konsep negara bangsa ni kalau anda perhatikan, dia mesti ada 3 elemen. Kalau anda tengok buku pun macam tu jugalah dia cakap. Individu, negara, bangsa. Kalau anda perhatikan di sini, kalau anda tengok, saya gunakan highlight ni, kalau anda perhatikan sini, dia ada individu, negara dan bangsa. Individu, negara dan bangsa ini, dia haruslah bersatu padu, semua bangsa menikmati kehidupan bersama berasaskan persamaan hak dan keadilan serta taat kepada negaranya. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan negara bangsa. Jadi ada 3 elemen, individu, negara dan bangsa. Ketiga-tiga ni hendaklah bersatu padu, menikmati kehidupan berasaskan persamaan hak dan keadilan serta ni yang penting ni kalau anda perhatikan, iaitu taat. Taat tu bermaksud apa? Bermaksud taat ini adalah mematuhi apa sahaja aturan-aturan
ataupun perlembagaan yang telah ditetapkan bersama. Jadi saya dah bulatkan kat situ kalau anda perhatikan individu, okey, individu berbagai bangsa, berbagai etnik dan sebagainya, dia dapat bersatu padu. Ingat bersatu padu kan, dia bukan buat masing-masing, bersatu padu. Kemudian menikmati kehidupan bersama berasaskan persamaan hak dan keadilan. Maksudnya kalau dia boleh dihukum, dipenjarakan, sama jugalah dengan bangsa lain pun sama juga tertakluk pada hukuman. Kau bangsa Dayak ke, Cina ke, India ke, Melayu ke, kalau kau buat salah, edar dadah, semuanya akan tertakluk di bawah peraturan 39B. Sabit kesalahan, gantung sampai mati. Macam tu maksudnya. Ini semuanya taat kepada negaranya. Jadi ketiga-tiga bangsa atau pelbagai bangsa itu, pelbagai ini bersatu padu. Menikmati kehidupan, ada persamaan hak dan keadilan, serta taat kepada negaranya. Okay? Jadi kalau kita perhatikan di sini, kalau kita tengok, kalau anda tengok di sini lah, kalau saya tunjukkan kat sini, di sini bahawa ada satu maksud di sini, iaitu konsep negara bangsa. Kalau anda tahu sini, apakah konsep negara bangsa selain daripada tiga benda ni, iaitu individu, negara dan bangsa ni, dia mesti ada. Okay, kalau kita perhatikan sini, okay, kita tengok kat sini. Konsep negara bangsa adalah satu pertubuhan yang didirikan manusia. Okay, bukan didirikan oleh robot atau binatang. Itu pun salah satu konsep yang anda kena tahu, bahawa konsep negara bangsa ni, negara adalah satu pertubuhan yang didirikan oleh manusia. Kemudian, kalau anda ketahui, konsep negara bangsa ni mesti ada 4 ciri. Anda kena tengok dalam buku teks tu, tapi kalau anda tak jumpa, tapi anda kena ingat catatan ni. Okay? Anda kena tengok sticky note kat sini. Iaitu, dia telah menyatakan bahawa negara bangsa ni, dia mesti ada 4 ciri. Okay? Dia mesti ada 4 ciri. Apakah 4 ciri itu? Okay? Apakah 4 ciri itu? Kalau kita perhatikan di sini, okay, cuba tengok ni, cuba tengok sticky note ni. Okay, iaitu ada kedaulatan, wilayah, penduduk dan pemerintah. Negara bangsa ni, dia mesti ada kedaulatan. Maksudnya kedaulatan di sini dia ada satu kekuatan di mana kalau sesiapa mengganggu negara ni, dia boleh mempertahankan negaranya. Bukan berperang, mempertahankan negaranya. Ada juga yang nak berperang, itu kita bab lain lah. Tapi dia boleh mempertahankan. Kemudian dia ada wilayah, contohnya. Wilayah yang kecil ke besar ke, tapi dia ada wilayah. Dan dia ada penduduk di dalam tu. Dan ada pemerintah. Mungkin anda pernah mendengar sebuah negara yang terkecil di dunia, iaitu negara Vatican City. Di daerah di belah Eropah sana. Vatican City tu sebuah negara yang kecil. Dia negara yang sebuah negara yang beragama Kristian. Paksi dia adalah agama Kristian tu. Dia sebab tempat pop ataupun berkumpul di situ. Tapi negara tu sangat kecil, Vatican City namanya. Dia ada tentera, dia ada hospital, dia ada bomber, dia ada polis, semua. Tapi itulah menunjukkan bahawa dia ada kedaulatan, dia ada wilayah, dan dia ada penduduk, dan dia ada pemerintah. Itu 4 ciri tu. Kemudian kalau anda perhatikan di sini, sticky note yang lagi ni, sticky note yang warna biru ni, bangsa ataupun bangsa ni kumpulan manusia yang disatukan tanpa mengira etnik, kaum, kebudayaan, bahasa, kepercayaan dan seumpamanya. Jadi kalau kita tengok bangsa ni bermaksud kumpulan manusia. Dia bukan binatang. Kumpulan manusia yang disatukan tanpa mengira etnik, kaum, kebudayaan, bahasa dia ke, kepercayaan ke apa dan seumpamanya. Semua dapat bersatu. Itulah dimaksudkan dengan negara bangsa. Jadi maksud di sini adalah luas. Tapi kalau anda dapat ingat
apakah yang dia katakan bangsa atau negara bangsa itu, jangan lupa konsep negara bangsa ni dia ada individu negara bangsa kan, tapi untuk membentukkan individu negara bangsa ni dia mesti ada kedaulatan, dia ada wilayah, dia ada penduduk pemerintah. Dan bangsa itu merujuk juga kepada satu kumpulan manusia yang disatukan tanpa mengira etnik, kaum, kebudayaan, bahasa, kepercayaan. Ada juga yang kata warna kulit sebagainya kan. Tapi boleh kata kita boleh sebutlah kaum, berbagai etnik atau kaum. Kemudian kita pergi ke berikutnya, iaitu negara bangsa dan bangsa idaman. Kenapa? Apa maksud di sini? Nation state dengan bangsa idaman, iaitu competing nations of the intent. Maksud di sini negara bangsa ni, saya nak membawa anda satu view yang di luar daripada tajuk bab 5 ni atau tajuk ke-5 minggu ke-6 ni. Cuba anda renung. Negara bangsa, nation state tu negara yang memang dah ada. Dia bersatu, dia ada wilayah, dia ada pemerintahnya, ada penduduknya. Dan bangsa idaman ni apa? Bangsa idaman ni boleh dikatakan satu bangsa yang sebelum dia membentuk negara bangsa, dia kena ada bangsa idaman dulu. Macam tu. Maknanya sebelum buat rumah, awak kena cek tapak. Mesti ada tapak. Okey. Tetapi tapak ini kalau disalahgunakan atau tidak dikawal dan sebagainya, dia akan menghuru-harakan. Maknanya negara bangsa tu boleh jadi siap, sempurna rumahnya, atau tidak sempurna. Rumah dah siap, tetapi akhirnya runtuh. Itu maksud saya. So negara bangsa ni basic dia berasal daripada bangsa idaman. Saya ambil satu contoh. Bangsa idaman ni contohnya kalau kita perhatikan sebelum kita merdeka. Negara kita nak mencapai kemerdekaan, mestilah kita membentuk satu pasukan. Pasukan tu pelbagai bangsa. Ada India, ada Cina, ada Melayu. Kan? So benda ni kita bentuk dulu. Kalau anda perhatikan sejarah dulu memang ada disebutkan kan? Ada disebutkan bahawa rombongan Tuanku Abdul Rahman, Razak bersama dengan Sambatan, Sambatan dan beberapa lagi, Tan Cheng Lock dan sebagainya pergi ke London untuk menguruskan tentang kemerdekaan kita. Itu maksudnya nak membentuk negara Malaysia. Jadi untuk membentuk negara Malaysia ni kita namakannya bangsa idaman. So mereka ni nak membentuk satu negara yang bernama Malaysia. So mereka ni nak bentuk bangsa Malaysia. Maksudnya nak pergilah, nak merdeka. So nak buat negara Malaysia. So maksudnya bangsa idaman. Tapi jangan lupa, sebelum mereka pergi ke London sebagainya, pernah dengar tak sejarah tentang Malaysia Raya? Gagasan Malaysia Raya di mana telah dibawa oleh Indonesia. Mereka nak membentuk Malaysia Indonesia, jadikan Melayu Raya. Macam-macam ada lagi lah. Ada berbagai bagi istilah. Itu semuanya banyak. Maknanya bukan Tunku Abdul Rahman saja yang membawa bangsa idamannya, tapi ada lagi Soekarno di Indonesia dan sebagainya. Dan kita jangan lupa Lee Kuan Yew di Singapura pun ada juga nak bawa negara Malaysia bersama. Dan akhirnya terpisah juga. Macam sebuah lagu terpisah juga Malaysia dan Singapura pada tahun 1993. Okey, kita tengok frame yang berikutnya. Apakah negara bangsa tanpa negara? Awak tengok ke sini. Bangsa Moro di Filipina sana tidak diiktiraf, tak ada negara. Bangsanya ada. Rohingya, bangsanya ada, negaranya tak ada. Malahan negaranya tak terima dia, iaitu Myanmar. Mereka terpaksalah berpindah sana, berpindah sini. Begitulah keadaannya. Ini negara bangsa tanpa negara. Saya rasa banyak lagi. Kalau anda kaji-kaji lagi, kalau anda tengok, mungkin banyak lagi ada bangsa-bangsa tapi tak ada negara. Contohnya macam kalau kita perhatikan bangsa Aceh di Indonesia. Ada negara Aceh tak? Tak ada. Negeri Aceh ada. Provinsi Aceh ada. Tapi negara Aceh tak ada. Ada tak pejuang-pejuang untuk membebaskan Aceh daripada Indonesia? Ada. Timor Leste di Indonesia. Asalnya
Papua Barat, Papua Timur sebagainya, akhirnya keluar membentuk sebuah negara Timor Leste. Banyak lagi lah kalau anda perhatikan, banyak. Okay. Kemudian slide berikutnya, bila kita dah merdeka, awak tengok kat skrin ini, bila kita dah merdeka, rupanya ada lagi bangsa Malaysia. Ini dibawa oleh Tun Mahathir, mantan Perdana Menteri kita yang keempat dan yang ke-7. Jadi dia membawa gagasan bangsa Malaysia, kawasan 2020. Kemudian gagasan satu Malaysia siapa? Ni, gambar ni. Kita tengok gambar ni. Apa dia? Ni. Dia menunjukkan siapa? Mantan Perdana Menteri yang ke-6. Gagasan satu Malaysia. Kemudian ada Sabah, Pos Sabahan, Sarawak, Pos Sarawakian. Nampak benderanya berbeza. Kalau kita perhatikan di sini, mereka ada juga satu pasukan di negara di luar. Dia berpusat di luar daripada Malaysia. Dia nak memperjuangkan tentang Sabah. Negara Sabah untuk negara Sabah. Dia nak buat satu negara. Sarawak pun begitu juga. Ada lagi satu pasukan dia nak membentuk Sarawak. Untuk negara Sarawak. Dia nak keluar daripada Malaysia. Benda-benda ni yang saya kata tadi, yang bangsa idaman dengan negara bangsa. Walaupun kita dah ada negara bangsa, Malaysia ini, dah 63 tahun merdeka, tapi dalam tu ada lagi puak-puak atau orang-orang yang individu-individu atau kumpulan-kumpulan tertentu yang ingin membentuk dia punya membentukkan dia punya satu wawasan lah, satu negara bangsa yang baru. Apakah ini boleh menyebabkan huru-hara? Of course. Apakah ini akan menyebabkan negara Malaysia lumpuh? Sudah tentu. Benda-benda macam inilah yang saya kata tadi, saya ajak awak semua melihatlah di luar daripada tajuk kita ni supaya anda nampak apakah peranan tentang tajuk ni, pembinaan negara bangsa ini. Dan barulah kita akan masuk kepada kita sebagai bakal guru, siswa guru. Kalau anda perhatikan di sini, guru sebagai pembentuk modal insan. Guru pembentuk sebagai modal insan. Kenapa guru terbabit dalam tajuk yang kelima ini, pembinaan negara bangsa? Sebab guru, kenapa? Kenapa guru ni untuk memodal insan, untuk membentuk modal insan? Kenapa guru menjadi frontliner, tanda petik frontliner? Dia menjadi frontliner untuk pembinaan negara bangsa. Mengapa? Kita akan bincangkan benda ni mungkin pada hari Khamis, mungkin boleh kita bincangkan secara live nanti bersama di dalam Google Meet ke Zoom ke. Kenapa guru ini terlibat langsung ataupun sebagai frontliner untuk pembinaan negara bangsa ini? Kenapa? Kemudian kalau kita lihat, ini ada satu quote, satu kata-kata yang saya ambil daripada pembacaan saya lah. Saya tengok situ. Bangsa kukuh, ia akan dapat menubuhkan sebuah negara. Tapi kadang-kadang sebuah negara berpecah kerana ada masalah dengan pembinaan bangsa. Macam tadilah saya sebutkan tadi kan, bangsa idaman, negara bangsa. Kemudian sebuah negara yang gagal membina integrasi bangsa adalah negara yang goyah dan diancam kejatuhan serta perpecahan. Okay, ini pegang baik-baik ni. Dot yang keempat ni, 1, 2, 3, 4. Dot yang keempat ni. Sebuah negara yang gagal membina integrasi bangsa adalah negara yang goyah diancam kejatuhan perpecahan. Cuba ingat, Kesatuan Soviet sebuah negara bangsa tapi berpecah sebab masalah pembentukan bangsa. Banyak. Kan? Jadi kenapa nombor 4, dot 4 tu penting? Kerana anda kena lihat. Anda kena faham bahawa sebuah negara yang gagal membina integrasi bangsa, dia akan diancam kejatuhan. So, bukankah guru merupakan frontliner yang terdekat dengan rakyat? Dia dah hampir, saya dah berikan awak clue-clue tentu. So, itu mungkin akan menjawab kenapa guru ini frontliner untuk pembinaan negara bangsa. Okey, frame yang terakhir. Ini politik bangsa Malaysia yang mungkin anda carilah dekat library kalau ada. Anda tengok ni, politik bangsa Malaysia ni. Bagaimana pembinaan bangsa dalam masyarakat pelbagai etnik. Dan Muhammad Mustafa Ishak ni atau pakar ni juga berkongsi menurut pandangan dia juga macam mana. Jadi untuk
kelas kita pada hari Selasa 23 Februari ini. Beginilah, demikianlah tajuk yang saya nak bawa ni, sebagai membuka minda dan anda dapat melihat sendiri kenapa dibawa tajuk ini di dalam pengantar pengajian profesional sebelum anda menceburi bidang utama anda semester hadapan. So, peranan anda sebagai siswa guru sangat-sangat penting, sangat-sangat penting, dan ia membantu anda memberikan penjelasan tugas anda sebagai guru bukan hanya mengajar, bukan hanya mendidik, tapi lebih besar daripada itu. Jadi daripada saya ucapkan semoga anda maju jaya, dan insya-Allah Google Form nanti, Google Classroom saya akan hantar soalan lah. Soalan assignment kita Selasa ni tidak ada soalan sebenarnya, anda kena buat satu tugasan infografik saja untuk menjawab tentang kenapa guru harus berdepan dengan pembinaan antarabangsa. Okey, mudah-mudahan yang membantu anda. Jumpa lagi pada kesempatan akan datang pada hari Khamis ini, insya-Allah. Saya harap kedua-dua unit yang saya ajar ni, unit PSB, unit yang satu, dapat sedikitlah pencerahan. Jangan lupa semak buku-buku, tengok jurnal-jurnal yang berkaitan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.